persediaan kita untuk menunaikan umrah. InsyaAllah untuk pakej bulan 12, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Ustaz Tan Sri Masri, Pengarah Rutan Safari Haramain Travel and Tours Yang Berhad Ustaz Haji Khalid bin Haji Jaafar, Timbalan Pengarah Urusan Safari Haramain Travel and Tours Yang Berhad Ustazah Hasyah binti Yaakob, Ustaz Ahmad Nasir bin Osman, Mutawis Syarikat Safari Haramain Travel and Tours Yang Berhad, Kaki Tangan Safari Haramain Travel and Tours Yang Berhad, juga mengalu-alukan semua wakil Syarikat Safari Haramain Travel and Tours, Ustazah Rosnah binti Mustafa, Wakil Negeri Sungai Petani, dan juga Puan Faridah Bakar, Wakil Negeri Kedah, Daerah Penang, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita dah dijemput sebagai tetamu Allah. Cuma hari ini kita masih berdebar-debar. Betul tak berdebar-debar yang pakej bulan 12, iaitu 11 dan 13, masih menunggu panggilan kami. Belum lagi, tak sampai, tak kuat-kuat lagi. Betul tak? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, teruskan berdoa, insyaAllah. Dalam proses, insyaAllah. Boleh tak doa lagi? InsyaAllah lah tuan-tuan dan puan, InsyaAllah tuan-tuan. Proses bisa kita masih lagi diproses, InsyaAllah. Mungkin awal minggu depan kita dapat tahu lah, InsyaAllah. Untuk di Putrajaya kita dah selesai lah. Cuma ada sikit masalah tentang surat nikah seorang jemaah tu, tapi kita dah selesaikan benda tu pada minggu sudah. Alhamdulillah dah selesai. Dan cuma yang lain itu dalam masalah. Cuma kita tunggu pengesahan dari Arab Saudi saja. Bila pasport kedua, insyaAllah kita akan ikut tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak sama lagi? Sikit lagi. Okey lah, insyaAllah. Okey, sebelum tu saya ingin taruhkan diri saya. Sebelum tu saya ingin taruh tentang diri saya. Okey, nama saya Abdul Jalil bin Zainul, berasal dari balik Pulau Pinang. Bertugas di Safari Haramain sebagai pengurus besar Safari Haramain dan juga mutawis Syarikat Safari Haramain Travel and Tours. Berpengalaman lebih 5 tahun dengan Safari Haramain. Umrah ni dah jadi rumah kedua saya. Tuan-tuan, umrah ni Mekah dan Madinah tu dah jadi rumah kedua saya. Berapa? Sebulan kali, 2 bulan kali saya akan ke Mekah dan juga ke Madinah untuk membawa jemaah umrah untuk mengerjakan umrah lah. InsyaAllah. Yang tuan-tuan nampak di bawah ni, isteri saya itu Puan Mahanis Handi bin Zainuddin, isteri yang pertama. Isteri yang kedua dari Mekah. InsyaAllah nanti tuan-tuan sampai di Mekah, dia tunjuk tuan-tuan nampak isteri yang kedua. Tak, saja menawar, tak. Semua terpukul lah. Semua terpukul ni, air kahwin dua, kan Ustaz? Satu saja, yang inilah yang tersayang, inilah yang intan, inilah yang payung. Okey tuan-tuan, insyaAllah. Dan saya bersama dengan pengarah Ustaz Safari Haramain, Tuan Haji Muhammad Khalid bin Haji Jaafar, insyaAllah. Okey, kita dijemput sebagai tetamu Allah. Tapi bagi insan-insan yang belum mengenal agama Islam, yang belum mengenal Islam, tapi mereka tahu tentang apa itu umrah, apa itu haji, apa itu upah haji, apa itu Islam. Bayangkan tuan-tuan yang bukan orang Islam pun nak pergi umrah, tapi mereka tak dapat pergi. Kenapa? Mereka bukan Islam. Bapa di Mekah dan Madinah, 2 tanah haram tidak boleh dimasuki oleh orang Islam. Tapi sahabat kita ini dengan murah hatinya menaja kepada beliau untuk mengerjakan umrah. Bayangkan ruruhnya hati seorang insan yang bernama Mr. Ku menaja 2 orang peserta umrah untuk ikut pakej bulan 12. Alhamdulillah, itu pada ilahi kerana diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Tapi dia belum memberi hidayah lagi untuk menunduk agama Islam. Tuan-tuan dan puan, kita doa-doakanlah sepanjang kita mengerjakan umrah nanti, semoga Mr. Ku ini diberi hidayah untuk memeluk Islam, insyaAllah. Boleh tak sama-sama nanti kita berdoa untuk beliau, insyaAllah. Bapa dia sanggup mengeluarkan duit beliau 6,500 kali dengan 2 berapa dah banyak dah, dekat 12,000, 13,000, apa, lebih kurang 13,000 untuk menaja peserta umrah bersama dengan Safari pada bulan 12 ni. Inilah yang kata hidayah milik Allah. Kita tak tahu macam mana keseluruhnya, kesudahannya kita Mr. Ku ni. InsyaAllah kita sama-sama tengok, kita boleh bimbing dia pelan-pelan. Agama untuk memeluk agama ni dia tak boleh kabut. Dia kena pelan-pelan, sulam sikit. InsyaAllah, lama-lama insyaAllah. Semoga kita doakan semoga Mr. Ku diberi hidayah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan bertanya, perkhidmatan terbaik daripada Safari Haramain, boleh tak servis yang terbaik daripada Syarikat Safari Haramain? Tuan-tuan dan puan, untuk mengerjakan umrah, kita jangan harap pada ustaz, kita jangan harap pada ustazah,
Tuan-tuan jangan harap pada saya. Sebab apa? Kita kena minta pada Ya Allah, ya Tuhan itu pemudahkan urusanku untuk mengerjakan umrah. Kita jangan harap pada ustazah. Tak boleh. Sebab apa? Jemaah kita hampir 160 orang. Tidak? Kalau tuan-tuan ikut kita, saya tak boleh. Sebab yang pertama, kita yang pentingnya dalam hati kita minta doa pada Ya Allah, ya Tuhan itu pemudahkan urusanku untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah. Sebab apa? Pengalaman pada tahun ini, saya tunjuk untuk tahun ini saja. Tahun sebelum ini banyak. Cuma saya ambil pengalaman saya bawa jemaah umrah. Yang pertama, saudara Abang Zul kita dari Kuala Lumpur. Totally 100% tak boleh berjalan, menggunakan kursi roda saja. Bayangkan dari airport KLIA, saya dah nampak beliau terpaksa ditolak wheelchair tu untuk naik terbang oleh ketangan penerbangan. Sampai di Mekah, mulalah yang kata doa kita pada Abang Zul ni semoga dimudahkan usaha beliau. InsyaAllah sepanjang 10 hari, 7 hari di Mekah dan 3 hari di Madinah, alhamdulillah dia boleh buat macam umrah dengan mudah. Dengan siapa? Dengan minta doa pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kalau kita tak doa, kita dah nampak pada beliau, susahlah aku nanti. Bagaimana aku nak handle mengenalkan benda ni? Tapi dengan kita berdoa, beliau berdoa, alhamdulillah perjalanan beliau lancar. InsyaAllah. Tuan-tuan, boleh tak? Tuan-tuan dalam hati tuan-tuan, minta doa banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkan urusanku untuk menjalankan umrah. InsyaAllah, pemulaan dari Malaysia. Minta doa banyak. Okey, soalnya yang tuan-tuan nampak yang sebelah kiri, ini Cikgu Zainal. Peserta saya pada bulan 5. Peserta kita pada bulan 5, totally juga tak boleh berjalan. Bayangkan saya bawa dia pergi umrah, saya bawa dia pergi ziarah. Dengan cara mana? Saya bawa jemaah yang sihat dulu. Untuk mengerjakan umrah. Selesainya jemaah semua yang balik ke hotel, saya rehatkan mereka 1 jam, saya bawa beliau dan untuk mengerjakan umrah. Macam itu cara saya buat. InsyaAllah. Yang mana kemampuan kita ada, kita boleh buat. Kalau kemampuan kita tak ada, kita akan upah. Okey tuan-tuan, ada yang di sini uzur tak? InsyaAllah maklum pada kita boleh uruskan. Kalau tuan-tuan nak uruskan melalui upah pada orang Arab, kita boleh uruskan. Katakan saya ada kemampuan, saya boleh bawa tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Itu janji saya. InsyaAllah saya boleh tolong tuan-tuan. Tapi kalau saya bawa tak kena duit lah. Kalau diupah pada jemaah yang kata rakyat Arab Saudi, penduduk Arab Saudi akan dikenakan bayaran sehingga selesai umrah. Bermula dengan tawaf, sa'i, tahallul dan dia tolak balik ke hotel. Anggaran belanjaan untuk upah tersebut antara 450 ke 500. Bayangkan satu umrah 500 untuk umrah tambahan lagi. Mau siap duit lebih kurang 2,000 ke 3,000 untuk kerja saja. Tapi insyaAllah dengan safari ramai, kita menawarkan servis yang terbaik. InsyaAllah. Itu janji kita. InsyaAllah kita akan menawarkan servis yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey, sebelah kiri tuan-tuan nampak? Sebelah kiri. Ini sahabat saya iaitu saudara Osman dari Sungai Batu, Lumah. Beliau ni sebelum dia mengerjakan umrah, dia panggil telefon saya. Jalil, ni sahabat lama saya bekerja di tempat lama dulu. Jalil mencat rumahku. Saya ingat pasal apa? Aku nak buat umrah, aku nak pergi umrah. Aku dah tak boleh dah, aku takut tak dan. Aku takut tak dan dengan keadaan aku ni dengan Parkinson. Dia Parkinson yang datang, tuan-tuan, Parkinson yang datang. Bila dia tak dapat ubat, dia akan gegar pada dia. Ketak, orang punya yang ketak. Gelulnya tu. Saya pun takut juga. Saya kata, Masya Allah, inilah ujian mereka. Saya kata, tak apa, Cik Osman. Saya sanggup bawa Cik Osman. Janji saya akan bawa Cik Osman untuk mengerjakan umrah ke Mekah, Madinah, ziarah di Mekah dan ziarah di Madinah dan umrah di Mekah. InsyaAllah, ikut kemampuan saya. Itu janji saya. Alhamdulillah, saya mampu buat. Dengan cara mana? Macam juga saya buat pada jemaah lain. Saya akan bawa jemaah sehat dulu mengerjakan umrah. Dan selepas itu saya balik rehatkan lebih sejam, saya akan bawa dia untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah, itulah janji kita. Alhamdulillah, hari ini dia dah sihat. Kalau tuan-tuan nak tengok dia, tuan-tuan pergi di Splat Sungai Batu berdekatan dengan Masjid Sungai Batu. Dia ada di kuih hitam-hitam. Inilah saudara Osman, jemaah yang pernah mengerjakan umrah bersama dengan kita. InsyaAllah. Okey, yang sebelah kanan ini iaitu saudara Zamri. Abang Zamri kita dengan TMB dan yang tinggal di Batamong. Pengalaman beliau adalah, cerita beliau adalah sebelum dia mengerjakan umrah, seminggu lagi nak mengerjakan umrah, accident. Bayangkan tuan-tuan,
Minggu depan dah nak pergi, hari ni accident. Patah kaki. Kalau tuan-tuan berjalan, nak teruskan juga ke? Ataupun nak batalkan? Tapi Abang Jabri kata saya, Ustaz, saya nak teruskan juga umrah saya. Itu yang kata. Banyak beliau, saya nak teruskan juga umrah saya nak pergi juga umrah saya, ini niat saya. Dia pergi. Dia pergi dengan mula-mula dari airport Penang ke Kuala Lumpur Malaysia. Dan sampai di Mekah, di Jeddah, dia boleh jalan kaki. Inilah yang kata kekuasaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itulah yang kita minta kepada tuan-tuan. Doa banyak-banyak, memudahkan usaha kita sepanjang kita menjaga umrah yang akan datang ni, insyaAllah. Inilah pengalaman-pengalaman yang kita bawa jemaah-jemaah yang korang upaya dan juga uzur. InsyaAllah, bagi Safari Haramain Travel and Tours dan Berhad, kita menawarkan servis yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, itu janji kita, insyaAllah. Okey tak tuan-tuan pilih Safari Haramain? InsyaAllah, ini yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan. Okey, duka-duka, ada juga duka, ada juga suka. Bersama dengan Safari, kita bawa tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ikut saya suka makan es krim. Setiap hari balik subuh-subuh pun makan es krim. Bayangkan tuan-tuan, inilah rutin harian saya suka makan es krim saya harap. Sebab apa kita makan es krim? Untuk elakkan batuk, untuk elakkan demam. Tapi kata Ustaz, bolehkah makan es krim nak elakkan batuk dan demam? Inilah ubat batuk dan demam, makan es krim. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan amalkan di Mekah dan Madinah. Sekap tu, cawan dia panggil kap ni, cuma 3 riyal. 3 ringgit lah, kalau kita Malaysia 3 riyal lah, 3 riyal saya. InsyaAllah, tuan-tuan jangan ikut saya, jom saya beli belanja es krim tuan-tuan setiap hari. InsyaAllah. Siapa yang bersama dengan saya pada fikir 13 orang, insyaAllah saya akan tunjuk dekat mana tempat makan es krim yang terbaik di Mekah nanti nak. Okey, ini jemaah saya pada bulan 3. Jemaah saya bulan 3, alhamdulillah. Untuk package Safari Haramain kita akan bawa juga tuan-tuan ke ladang kurma. Untuk tuan-tuan shopping kurma, ini gambaran kita untuk niat umrah yang pertama iaitu di Ali ya. Umrah dari Madinah ke Makkah, kita akan mandi di Ali iaitu mikat yang pertama kita iaitu di Ali, insyaAllah. Okey, tuan-tuan tengok file tuan-tuan untuk jemaah umrah bulan 12 saja. Tuan-tuan dalam file kan ada grup 1, grup 2. Tuan-tuan boleh tengok. Buka yang mana grup 1 dan grup 2 bulan tuan-tuan boleh tengok untuk jadual perjalanan. Kita mulakan dulu untuk grup yang bulan 12, package grup yang pertama. Okey, grup pertama dulu. Okey, tuan-tuan boleh nampak di bahagian atas nombor penerbangan. Boleh nampak tak nombor penerbangan? Untuk nombor penerbangan dari penerbangan Penang ke Lahir iaitu AK611 613 kali. Nampak tak? Okey, tarikh bertolak pada sorry. Okey, grup pertama 6119. Betul tak? Okey, tarikh bertolak pada 11 hari bulan 12 2015. Okey? Okey, waktu lapor diri di Airport Pulau Pinang pada pukul 4 petang. Okey? 4 petang. Untuk grup yang pertama 11 bulan, iaitu pukul 4 petang. Di airport mana? Pulau Pinang. Okey? Kalau lambat Ustaz, hai bye. Kita tak lepas lah. Tuan-tuan duduk di Penang, kita tak boleh buat apa. Kita janjikan pada tuan-tuan kena lapor diri di Airport Pulau Pinang tepat pukul 4 petang. Kenapa pukul 4 petang? Kita untuk pengurusan bagasi, untuk kita serahkan dokumen-dokumen kaitan dengan rencana dengan bagasi punya tag semua, kita akan serahkan pada hari itu. Kalau tuan-tuan lambat, kita dah masuk dah beg kita untuk bagasi, kita tak boleh buat apa dah. Bapa, untuk penerbangan dari Pulau Pinang ke KLIA dan KLIA Jeddah, kita akan masukkan beg di airport bayar pas. Dan kita akan jumpa beg kita di airport Jeddah. Okey? Faham tak? Untuk beg yang bagasi nak masukkan dalam bagasi, dia akan masuk di airport Penang dan akan jumpa di airport Jeddah. Okey? Kalau tuan-tuan lambat, tuan-tuan bagasi itu tutup, tuan-tuan hand carry lah.
Bayangkan beg tuan-tuan berat dia tak? Hand carry lah, berapa berat beg tuan-tuan. Sebab tu saya kata, minta ikut jadual yang kita tetapkan, iaitu pada pukul 4 petang, pada 11 hari bulan, pada pukul 4 petang di Airport Pulau Pinang. Dan penerbangan kita pada pukul 8.10 malam dari Airport Pinang. Dia terbang, bukan kita suruh main ke 8, dia terbang ke 8.10. Dia kena ada di airport ke 4 petang. Okey? Faham tak? Siapa yang tak jelas? Ada yang tak jelas tak untuk grup yang pertama? Grup dengan Ustazah Aisyah dan juga Ustaz Khalid. Ada yang tak faham? Tolong angkat tangan. Okey, faham. Dan penerbangan kita akan ambil masa lebih kurang 1 jam. Airport Penang ke KLIA 2 1 jam. Dan dijangka sampai di airport KLIA 2 pada 9.10 malam. Okey? Lepas tu kita akan naik penerbangan dari KLIA 2 ke Jeddah. Nombor penerbangan iaitu D7170. Kalau tuan-tuan nak cek data penerbangan, boleh cek lah, kita dah ada penerbangan dah confirm. InsyaAllah kita akan bertolak dari KLIA 2 pada 20 pagi. 20 pagi waktu Malaysia. Dan dijangka sampai di Jeddah pada 7.20 pagi waktu Jeddah. Okey, untuk waktu tuan-tuan kena ingat macam ni. Waktu Malaysia dia kena tolak 5 jam ke belakang. Faham? Kalau waktu Arab dia kena tambah 5 jam ke atas. Faham tak? Tuan-tuan jemaah umrah sampai yang ramai faham tak? Alhamdulillah kita nak faham. Bapak kalau tuan-tuan tak faham, kalau tuan-tuan selepas Isya, tuan-tuan telefon ke rumah tuan-tuan Isya waktu Jeddah, Isya waktu Madinah. Tuan-tuan bayangkan waktu Isya kita habis pukul 10 malam, campur lagi 5 pukul apa di Malaysia? Pukul 3 pagi. Tuan-tuan janganlah telefon ke Malaysia pada lepas waktu Isya. Sebab apa? 3 pagi orang duduk tidur nyenyak. Kalau saya cadangkan pada tuan-tuan untuk telefon ke Malaysia, cantiknya selepas waktu asar ataupun selepas waktu subuh. Katakan waktu subuh kita dengan qiyamul, kita dengan duha, kita apa kan lepas subuh, lebih kurang pukul 8. 8 campur 5 apa? Pukul 1 memang saja elok lah. Apa keluarga kita ada yang di rumah, ada yang di pagi elok lah waktu lepas subuh. Jangan telefon lepas waktu Isya. Dia akan menyusahkan orang tengah duduk tidur elok, dan dia kena bangun. Okey, insya-Allah. Faham tak? Okey. Lepas tu untuk penerbangan balik, insya-Allah sepanjang kita 10 hari di Mekah, 7 hari di Mekah dan juga 3 hari di Madinah, kita akan berangkat balik pada tarikh 22 hari bulan 12 dengan penerbangan di 7171, dijangka sampai ke KLIA 2 pada 8.20 pagi, 8.20 pagi waktu di Pulau Pinang, 8.20 pagi di Pulau Pinang, insyaAllah. Itu untuk grup yang pertama, dijangka sampai pada hari 23 hari bulan, insyaAllah. Okey, untuk grup yang pertama. Dan juga jadual atau cara tu untuk 3 hari di Madinah. Untuk yang pertama saya akan rangkumkan grup yang pertama dan grup yang kedua untuk atur jalan sepanjang kita di Mekah dan Madinah. Saya rangkumkan dua-dua sekali. Yang pertama, sesampainya kita di Jeddah, selesai dengan check-in immigration, selesai semua tu, kita akan bawa tuan-tuan untuk naik bas ke Madinah. Okey? Madinah dulu. Kita masuk Madinah dulu. Tuan-tuan tak perlu pakai ihram. Tuan-tuan tak perlu masukkan beg tuan-tuan. Beg hand carry itu kain ihram dalam beg pakaian, tak perlu. Tuan-tuan masuk terus kain ihram dalam beg bagasi tuan-tuan. Bapak kita akan masuk dulu Madinah. Sampai di Madinah, kita akan bagikan tuan-tuan bilik. Untuk package safari Haramai yang memilih bilik berdua, kita akan bagi bilik berdua lah. Ada yang memilih bilik yang 4 untuk package 6.500 untuk bilik 4, kita akan bagi untuk 4 orang sebilik. Jangan sampai di Madinah, Ustaz saya nak duduk dengan suami saya, Ustaz saya nak duduk dengan isteri saya. Jangan buat macam tu, sebab bilik dah terhad. Kalau tuan-tuan dah janji dengan saya untuk bilik berdua, saya akan bagi bilik berdua. Jangan sampai di Mekah nanti, sampai di mana nanti, Ustaz tak boleh Ustaz, biar saya dengan isteri saya satu beg Ustaz. Tak mau macam tu tuan-tuan. Jangan buat macam tu, susah saya nanti. Sebab bilik terhad dah. Memang tak dapat dah bilik kau ni. Sebab ramai sangat orang untuk umrah bulan 12 ni. Sebab di sekolah Okey, kena faham? Yang mana bayar bilik untuk berempat, kita akan bagi bilik berempat orang. Dia akan bercampur dengan kawan-kawan kita lah. Dia tak akan bercampur dengan isteri kita. Okey, boleh tak benda tu? Okey, lepas kita masuk bilik,
Kalau ada waktu, tuan-tuan nak solat subuh pagi itu juga, kita persilakan. Kalau tuan-tuan dah nampak Masjid Nabawi, mari hotel kita dah nampak dah Masjid Nabawi. Tuan-tuan kata minta diri pada ustaz dan nak pagi ni, boleh. Yang subuh di Masjid Nabawi saya silakan. Nanti yang pentingnya tuan-tuan kena balik, tuan-tuan tak balik. InsyaAllah bapa atau cara kita pada pagi besok tu baru kita akan buat ziarah di Masjid Nabawi dan juga ziarah luar dan dalam Masjid Nabawi baru kita bawa tuan-tuan. Tunjuk kat mana Rauzah, kita akan tunjuk kat mana tuan-tuan yang mana Makkah Rasulullah, kita akan tunjuk kat mana yang kita kurang banyak. Kita akan bagi takdirah pada tuan-tuan dan puan-puan pada besok pagi selepas kita sampai di Madinah tu. Sama itu aturan cara yang sama. Dan selanjutnya kita akan bawa tuan-tuan melawat ke Masjid Quba. Okey, yang tu aturan yang selanjutnya Masjid Quba, dan juga lepas Masjid Quba saya akan terus langsung ke Bukit Uhud, dan selanjutnya kita akan terus bawa tuan-tuan ke Ladang Kurma. Ini time shopping time. Tuan-tuan boleh bawa duit banyak-banyak untuk shopping time di Ladang Kurma. Sebab apa? Kurma yang terbaik adalah di Madinah. Okey, ajwa yang terbaik adalah di Madinah. Tuan-tuan belilah siap-siap di Madinah nanti insyaAllah. Banyak mana boleh Ustaz, terpulang pada tuan-tuan dan puan nak beli banyak mana pun boleh insyaAllah. Yang pentingnya itu bukan bawah package, itu duit tuan-tuan sendiri. Okey? Boleh tak? InsyaAllah. Lepas tu jika ada kelapangan waktu, kita akan langsung ke Kelang Pencetakan Al-Quran. Jika ada kelapangan masa, itu kita tak janji. Kalau ada masa, kalau sebelum waktu zuhur, tuan-tuan boleh masuk. Tapi untuk jemaah lelaki sahaja. Allah Akbar pula untuk jemaah lelaki saja digunakan masuk ke dalam Kelang Pencetakan Al-Quran. Bapa dia akan ada berkenaan tentang ada besar dengan uzur apa, itu dia tak benarkan jemaah perempuan masuk. Tapi untuk jemaah lelaki kalau diizinkan masuk, dia akan ada hadiah dari kerajaan Arab Saudi, iaitu senatah Al-Quran. Alhamdulillah, jangan jealous. Untuk lelaki saja. Allah Akbar. Okey, lepas kita selesai 3 hari di Madinah, kita akan masuk ke Mekah, iaitu untuk umrah yang pertama. Kita akan pakai ihram, insyaAllah. Untuk surat yang seterusnya tak kali akan tunjuk bagaimana nak pakai kain ihram, insyaAllah. Okey, kita akan lihat umrah yang pertama di Bin Ali. Tuan-tuan kena pakai ihram. Yang mana uzur kena malu kat saya. Jangan diam-diam uzur tak mahu abang kat saya, tak mahu abang kat ustaz, tak mahu abang kat ustazah. Nanti problem pula, bapa dia perlu bayar dah nanti. Bapa niat umrah dalam keadaan yang uzur. Okey, untuk orang lagi tak ada uzur nah. Okey, untuk perempuan sahaja. Okey. Lepas tu kita langsung niat umrah di Ali, kita selesainya niat umrah, dan juga kita akan bagi talimat bagaimana untuk menjaga umrah, bagaimana itu pantang larang ihram, berapa. Kita langsung ke Mekah. Perjalanan mengambil masa 5 jam. Okey? 5 jam mengambil masa perjalanan. Tuan-tuan kena jaga. Bapa 12 perkara, salah satunya tuan-tuan tak boleh menutup kepala bagi lelaki. Tuan-tuan tak baca dah 12 perkara tentang nama ihram. 12 perkara, insyaAllah tuan-tuan faham. Yang selanjutnya tuan-tuan tak boleh pakai wangian, iaitu atar dalam minyak wangi tak boleh. Dan juga tak boleh pakai pakaian dalam, pendek, beluang dalam panjang tak boleh pakai. Automatic totally cuma 2 pasang ke ihram, atas dan bawah saja untuk lelaki. Dan juga untuk perempuan 3 perkara atas yang di atas, yang pertama untuk orat, yang untuk kepala, untuk kaki, bedek itu tak termasuk orang perempuan. Orang lelaki 12 perkara tu semua kena ikut. Okey? Boleh pandukan buku teman Datuk Muhammad yang ada tunjukkan 12 perkara pandang larang ihram. Atau nak lagi 12 perkara tu? Baca ambil dah lagi tentang pandang larang ihram 12 perkara. Siapa yang tak baca lagi ni? Ada yang tak baca lagi saya asal. Siapa yang tak baca lagi? Ada? Ingat semua dah baca pun, insyaAllah. Okey, selepas kita sampai di Mekah, kita akan bagikan tuan-tuan bilik. Dan tuan-tuan masuk bilik dulu, dan juga makan. Lepas tu masuk bilik dan juga kita boleh makan. Selesainya makan, kita akan terus bawa tuan-tuan untuk mengerjakan umrah yang pertama. Okey, kita tunjuk salah dia. Betul tak? Dia akan mandi pakai sabun, dia akan mandi pakai kain batik, dia akan mandi pakai kain pelekat. Sebab apa? Pakai yang basah. Bila kita tunggu tuan-tuan lama dalam keadaan dalam bilik, banyak masalah nanti. Banyak masalah, banyaklah duit tuan-tuan kena keluarkan. Untuk bayar satu dam di Mekah lah ni, dah yang kita dapat maklumat, lebih kurang 550. Dulu 350 dah. Lah ni 550, satu kesalahan dam. Bayangkan kalau 3 kali tuan-tuan nak pantang larang ihram, berapa banyak lah duit tuan-tuan habis. Betul kan? Bapak kita akan bawa tuan-tuan terus ke mengerjakan umrah, iaitu tawaf, sa'i dan juga tahallul sehingga selesai, insyaAllah.
Clear tak? Clear tak? Clear tak? InsyaAllah. Kalau selesai umrah yang pertama, selesai tak? Kita akan tuan-tuan balik ke bilik, tuan-tuan boleh rehat. Dan juga umrah seterusnya kita akan bawa tuan-tuan ke Jalanah dan hadiah untuk umrah tambahan untuk tuan-tuan ubat. InsyaAllah untuk grup Safari Ramai, InsyaAllah kita akan bawa umrah percuma sebanyak 3 kali. Umrah tambahan boleh tak Ustaz? Boleh. Tiap-tiap hari boleh. Hari 3 kali boleh. Hari 2 kali boleh. Tak mau umrah langsung pun boleh. Macam mana kan tak mau umrah langsung tu memang dia tak mau pergi umrah tu. Dia nak duduk dalam bilik saja. Bila kita nak pergi shopping, kita nak pergi jalan, dia yang orang yang mula-mula. Sebab apa? Saya kata kalau kita dah sampai di Mekah, kita buatlah amal kebaikan sebanyak yang mungkin. Tidak? Kita nak pergi dengan keadaan terbarang, kita nak tunggu visa keluar. Dengan duit kita dah habis banyak 6,500 kali dengan 4 satu keluarga orang banyak kita ni. Tapi kita nak duduk dalam bilik saja. Kita tak mahu macam tu. Bapa satu kebaikan di masjid Haram 100,000 diberi ganjaran. Tuan-tuan tak mahu nak 100,000. Tuan-tuan nak sembahyang dalam bilik. Pergi tak tuan-tuan? Pergi tuan-tuan. Bapa kita dah jauh dah perjalanan kita. Mengambil masa 9 jam untuk dari Mekah ke Madinah 5 jam. Perjalanan kita jauh sebagai musafir ni. Tuan-tuan ambillah kesempatan ini, buat kebaikan, buat amalan sebanyak yang mungkin. InsyaAllah umrah tiap-tiap hari boleh. Tak mahu buat umrah, saya tak galakkan. Kalau boleh buat umrah tiap-tiap hari, InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak pergi umrah tamaran tiap-tiap hari, boleh kita bawa. Dan tuan-tuan maklumkan kita, InsyaAllah. Untuk umrah yang terdekat di Mekah, iaitu yang dinamakan mikat yang terdekat di Mekah, iaitu di luar Tanah Haram, iaitu mikat yang dinamakan Tan'im. Yang beri masa lebih kurang 15 minit dari Mekah, dari Tanah Haram untuk keluar ke Tanah Halal, mengambil masa lebih kurang 15 minit. InsyaAllah kita boleh bawa tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Sepanjang 7 hari di Mekah, kita akan bawa umrah 2 kali dan juga kita akan adakan juga majlis bacaan tahlil di Mekah. Tuan-tuan kalau ada untuk buat tahlil untuk arwah-arwah, tuan-tuan boleh maklum kat kita boleh kumpulkan satu grup Safari Ramai untuk buat tahlil di Mekah nanti, insyaAllah. Okey, 7 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Lengkaplah perjalanan sebagai musafir tetamu Allah kita di Mekah Madinah 10 hari. 2 hari perjalanan mengambil masa 12 hari 10 malam untuk package yang tuan-tuan bayar 6,500 untuk 12 hari 10 malam. Okey? Clear? Okey? Kita masuk untuk grup yang kedua, iaitu 13 hari bulan. Okey, 13 hari bulan, nombor penerbangan iaitu AK611 dari Pulau Pinang. Okey, clear tak? Untuk grup yang kedua iaitu pada 13 hari bulan, jatuh pada hari apa 13 bulan? Ahad. Okey, 13 hari bulan tuan-tuan kena ada di airport bayar lepas pada pukul 4 pagi. Okey? 4 pagi nak. Saya ada rancang nak pergi duduk kena pergi dah airport. Saya takut terlena. Tuan-tuan faham tak? Takut terlena. Terlena. Pukul 4 pagi saya dah rancang saya nak kena pergi airport awal. Okey, pukul 4 pagi tuan-tuan kena ada di airport. 4 pagi hari apa? Hari Ahad. Faham tak Lena? Dia hari ni hari Sabtu, dia selepas pukul 12 dia akan masuk pada hari Ahad besok pagi tu. Jangan ingat pukul 4 pagi tu pula. Pakai tuan-tuan, kita nilai nanti. Faham tak? 12 hari yang package 13 bulan. Siapa yang tak faham angkat tangan. Faham tak? 13 hari bulan pukul 4 pagi di airport bayar lepas. 80 orang peserta umrah dengan grup saya. Boleh tak? Tempat pagi dan kita akan melepas pada pukul 8.45 pagi. Ustaz, saya nama kenapa boleh tak Ustaz? Tak boleh. Saya kata pukul 4 pagi, mainlah pukul 4 pagi. Kata apa nama pukul 8? Sebab apa? Kalau tuan-tuan main pukul 8, kita dah masuk dari dalam. Bapa untuk masuk dalam tu dia akan tutup pintu 2 jam awal. Tidak? Biasa dah naik penerbangan. Siapa yang pada sama naik penerbangan? Saya pernah, saya nak pergi KL ada meeting. Saya tengok tiket pukul 6.30. Ingat 6.30 dah baru nak pergi boarding. Terlena. Pipi dia tutup dah. Tak boleh masuk. Tuan-tuan tak boleh masuk. Terlena apa? Saya kata takut terlena. Terlepas ke terbang. Dan terpaksa lah saya keluarkan duit balik 300 untuk beli tiket lain.
Kalau 80 orang semua terlena, macam mana saya nak kena tulis tiket lain. Maka minta tolong lah nah, minta tolong mai awal nah. Mai awal pun tak apa, sebelum jam 4 pun tak apa. Kita report di airport Bina tu ramai. Bapa di airport Bina tu ada mungkin makan, ada semua kita boleh report ha. InsyaAllah. Boleh tak? Minta tolong ha. Minta tolong. Okey, selanjutnya dari penerbangan dari Kuala Lumpur pada pukul 12.20 dengan nama penerbangan di 7172 akan berlepas pada pukul 12.20 dan dijaga sampai di Jeddah pada 17.10. 17.10 lebih kurang pukul 5 petang ha. Ambil pasal bagasi lapor 4.23 jam, dia akan mau ambil masa lebih kurang 3 jam untuk merusak bagasi untuk immigration saja. Bapa jemaah hari ini banyak ramai ya, untuk package yang tahun ini ramai orang. Okey, dia akan immigration lebih kurang 3 jam. Tuan-tuan kena sabar. Okey, kesabaran melebihi pada segala-galanya. Benda-benda ini biasa ujian bagi awal untuk kita, insyaAllah. Okey, lepas itu macam saya tunjukkan rangkuman tadi untuk grup yang tahun kedua, sama juga kita akan masuk Mekah, Madinah dulu. Dan selanjutnya kita akan masuk Mekah 7 hari, insyaAllah. Itu itinerary perjalanan untuk grup yang pertama dan juga yang kedua. Persoalan, ada tak yang tak faham? Tolong kat tangan. Okey kak? Okey. Bukan. Okey kak, ini hari Sabtu 12 tengah malam nanti dah masuk hari Ahad. 12 minit dah masuk hari Ahad. Okey, faham tak? Pagi tu, pukul 4 pagi dia kena keluar kat airport. Malam Ahad lah. Nasib baik tanya. Kalau tak tanya, pakai dia siap. Okey? Okey, lagi yang tak faham? Yang sebelah bulan semua boleh ada? Sebelah bulan? Bukan 4 petang yang ada? Sebelah bulan? Saya pun mau belajar untuk tuan-tuan. Sebelah hari bulan hari Jumaat. Okey? Sebelah bulan Jumaat, 13 bulan hari Ahad. Okey? Okey, clear? Clear? InsyaAllah. Okey, yang kedua mengikuti umrah pematakan ilmu untuk umrah yang mampu macam kita buat hari ini. InsyaAllah tuan-tuan saya minta tuan-tuan tunggu. Okey. Kita ada lebih kurang 3 jam lebih transi kan? Ya. So kita duduk kat situ lah. Tak kita kalau tuan-tuan kata ada anak-anak ke kawan-kawan ke namanya di airport KLA tu, kita pernahkan mereka berjalan untuk tuan-tuan rumah bawah, kita supaya nak masuk ke terminal dalam masa. Kita akan masuk boleh. Kita masuk dulu ke lewat Bapa 80 orang ada macam-macam hal. Ada yang uzur, ada yang tak larat, nak jalan lambat, kita boleh masuk awal. Bapa kita tak mau benda-benda yang di luar jangkaan kita. Okey. Okey lagi soalan? Okey, ada soalan lagi? Kalau kita 4 pagi, kadang kita main subuh di airport ini. Ya. Cepat kan? Sebab kita waktu penerbangan kita pukul 8 kan? Kita main di airport ini. Okey? Okey, ada lagi? Okey, clear tak? Okey, untuk hari ini saya minta tuan-tuan kena tunggu sampai habis. Sebab apa saya kata kena tunggu sampai habis? Sebelah petang nanti kita akan buat praktikal tawaf. Kaabah dah sampai dah. Tuan-tuan tengok belakang, Kaabah dah sampai dah. Nampak dah Kaabah. Kita akan buat praktikal tawaf dan juga sa'i. Okey, kalau tuan-tuan tak tunggu, tuan-tuan akan jadi masalah nanti. Sampainya kita di Mekah nanti. Tuan-tuan tak nampak Kaabah Ustaz. Oriental ke berau tak nampak Kaabah. Pasal apa tak nampak Kaabah? Semua orang nampak Kaabah. Dia terlindung. Dia ada projek-projek pembinaan lagi. Dia tutup lah. Memang pun saya pun tak nampak Kaabah. Lah depan tu boleh nampak insyaAllah. Okey, jangan takut tak nampak Kaabah lah insyaAllah. Okey, pada petang ni kita akan buat praktikal tawaf dan juga sa'i. Siapa yang tak bawa ihram? Ada semua bawa ihram? Alhamdulillah semua bawa lah. Bapak kita nampak bagaimana nak pakai ihram. Kita akan tunjuk. Nak pakai ihram ni pun kita ada cabar kan? Takut terlondeh. Dia main-main. Apa? Orang lelaki ni masalah kalau terlondeh, dia akan nampak dia punya anu tu. Nampak. Dia ni dia nak. Lagi ada dengar lah. Kita akan tunjuk nanti lah bagaimana pemakaian ihram.
Okey. Untuk mengadakan umrah, untuk tarikan safari kita bekalkan pada tuan-tuan 3 jenis beg. Okey. Ini beg yang pertama. Okey. Apa beg pertama? Okey, jadi. Jadi boleh. Macam ni pun boleh. Jangan macam ni. Boleh. Kalau boleh better macam ni. Sebab apa? Dalam ni kita akan buat kat hotel. Kita akan pergi pada tuan-tuan di hotel Mekah dan Madinah kat hotel. Kita letak dalam beg ni. Tak bubuh boleh tak? Tak boleh kena bubuh. Okey? Okey? Tuan-tuan tengok yang saya bekalkan dalam saya tuan-tuan iaitu barang yang perlu dibawa. Okey, untuk grup bulan 12 ada kita bekalkan. Yang pertama, apa perlu tuan-tuan masukkan dalam beg ni iaitu duit. Duit boleh masuk tapi tak, sebab apa? Di Mekah tu ramai. Kita tawar, kita buat macam ni. Duit dalam ni, kami tawar. Bismillah. Kalau tahu-tahu, orang boleh untin beg kan. Kalau tahu-tahu lebih dalam ni. Kalau untuk orang lelaki, masa tawaf, kita ada tali pinggang merah mungkin tak? Bakal boleh buat dalam tali pinggang tu klik. Jangan bawa banyak. 50 rial ataupun 100 rial saja. Jangan bawa banyak duit lah. Bapa di Mekah, masa tawaf, ramai orang. Waktu sa'i pun ramai orang. Saya tak galakkan bubuh duit dalam ni. Kalau nak bubuh juga, boleh. Tak ada masalah. Okey? Terusnya dalam beg ni kita akan buat pasport. Banyak penerbangan kita dari KLIA ke Jeddah, tuan-tuan boleh letakkan pasport tuan-tuan dalam ni. Sampai di Jeddah, saya akan collect balik pasport tuan-tuan. Saya collect balik semua pasport, saya akan simpan. Kalau saya bagi tuan-tuan simpan, yang pertama hilang. Yang kedua dia tinggal di hotel. Yang ketiga dia suruh kawan dia pegang, kawan dia tak mengaku kawan dia pegang. Kes-kes jadi dah berlaku. Kalau tuan-tuan hilang pasport, apa nak buat pada tuan-tuan? Tinggallah tuan-tuan di Mekah. Allah Akbar. Bapa untuk urusan nak pergi kedutaan kupak-kupak makan masak. Lepas tu sampainya di Jeddah, saya akan ambil pasport tuan-tuan, saya akan pegang. Bila balik nanti sampai di airport, saya akan ambil balik. Okey? Okey, untuk dari airport KLIA ke Jeddah saja saya akan bagi tuan-tuan bubuk dalam beg ni lah. Bila bagi bubuk dalam beg ni, kena jaga-jaga. Takut hilang juga, takut jatuh juga. Pergi tandas, letak dalam tandas, lupa nak ambil. Hati-hati lah. Pasport kena hati-hati. Okey? Terusnya, buku doa. Buku doa yang kita pegangan. Siapa yang belum dapat buku ni? Untuk jemaah umrah bulan 12, saya tanya siapa yang dapat buku ni lagi? Buku hijau ni. Siapa yang belum dapat? Boleh dapat kan buku hijau ni? Kalau untuk tak dapat, untuk grup safari Haramah bulan 12 saja boleh collect di kota pendaftaran. Okey, kita bagi pada semua seorang satu. Okey. Selanjutnya, buku teman tetamu Allah. Boleh? Semua dapat kan? Boleh juga bola mudah ni untuk kemudahan tuan-tuan dan puan. Selanjutnya, face mask. Face mask untuk apa? Untuk perjalanan kita ke hotel, ke masjid, dia berdebu. Pakai alas face mask. Tapi kalau dalam keadaan ihram tak boleh pakai. Okey? Clear tak? Dalam ihram dia tak boleh pakai face mask. Sebab dia menutup muka. Okey? Betul ni tuan-tuan nak ulang alik ke masjid, tiap waktu solat boleh pakai face mask. Tuan-tuan boleh buh dalam ni. Okey? Selanjutnya, kami mata gelap. Jiring. Tuan-tuan boleh buh juga dalam beg ni. Bapa di Mekah panas. Okey, tapi sejuk, tapi dalam keadaan yang panas. Sejuk dalam keadaan yang panas macam mana? Dia sejuk, tapi tuan-tuan panas. Dia tuan-tuan boleh beli semua mata hitam. Okey? Ada pertanyaan untuk beg kandang ni? Ya? Handphone pun boleh. Boleh lah, buat handphone juga lagi. Okey, clear? Beg ni, beg pertama. Okey, clear? Batu. Beg. Beg ni. Untuk apa guna beg ni? Siapa yang tak faham?
untuk bubuh kasut. Okey, macam mana? Bubuh kasut, botak tarik, botak nombor belakang boleh, sampai di masjid. Bubuh kasut dalam ni, dan tuan-tuan bawa masuk ke dalam masjid. Lepas tu di dalam masjid Haram atau Masjid Nabawi, dia ada kasut. Tuan-tuan boleh letak sebelah. Tak dulu, tak dalam kasut tu. Tuan-tuan boleh semayang. Sebentar. Lepas habis semayang, bagi salam, tuan-tuan nak balik, ambil balik sebelah tuan-tuan. Nah, boleh masuk dalam beg. Boleh masuk dalam. Ya, boleh. Kalau tuan-tuan kata tak perlu bawa Ustaz, saya yakin kasut saya tak hilang. Tu pulang. Tuan-tuan yakin lah tak hilang, dia akan hilang. Bapa tu tuan-tuan, bapa kes hilang kasut ni normal, biasa dengar. Tuan-tuan kalau kasut hilang, tuan-tuan jangan ambil kasut orang. Itu dah jadi haram. Okey? Haram kenapa? Kita dah di tanah haram, kita boleh mencuri. Okey tak? Tuan-tuan bila hilang, tuan-tuan jalan kaki lah balik dengan kaki ayam, pergi kedai kasut, bila jangan sekali-kali ambil kasut orang lain. Berdosa tak? Sebab itulah saya kata bawa beg kasut ni, dua kasut insyaAllah tak akan hilang kasut tuan-tuan. Okey? InsyaAllah. Selanjutnya, beg pakaian ni yang kita pakaikan pada tuan-tuan untuk hand carry. Okey? Nak buat apa dalam beg ni? Pakaian persalinan. Pagi bangun kan? Kita bangun dah mandi. Kita penerbangan dari ke KLIA 2 pada pukul 12. Lepas tu 12 malam penerbangan tu ada 9 jam. Jeddah KLIA 2 ke Jeddah mengambil masa penerbangan iaitu 9 jam. Dua atas terbang saja. Okey? Faham tak? Untuk penerbangan Asia KLIA 2 ke Jeddah mengambil masa 9 jam atas terbang. Tuan-tuan boleh letak dalam ni makanan, biskut ke apa ke, roti ke, banyak ada jual di KLIA Airport. Dan juga pakaian persalinan, tuan-tuan boleh letak. Dan juga yang lainnya berkenaan ubat ke, tuan-tuan boleh letak lah. Yang mana biasa-biasa dengan ubat. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena seal ubat tu. Dan seterusnya tak boleh bawa ubat dalam bentuk cecair. Bentakan-bentakan. Ubat-ubat yang biasa tak ada masalah. Okey? Clear? Okey? Okey. Tentang beg semua faham? Okey? InsyaAllah. Okey, untuk jemaah wanita, apa perlu tuan-tuan bawa? Yang pertama, gunting kecil. Dah beli tak belum? Gunting kecil? Gunting kecil untuk apa? Tahallul. Tahallul itu apa dia? Bergunting. Lepas kita tawaf, sa'i, tahallul. Jangan guna gunting. So yang apa tadi? Yang tu boleh. Okey, gunting untuk tahallul. Kalau tuan-tuan tak buat gunting, tuan-tuan suap kepala pada orang Arab, dia akan cas pada tuan-tuan. 50 riyal. Gunting saja 50 riyal. 10 riyal, 20 riyal, 10 riyal pada. Bawa lah gunting tuan-tuan. Ataupun gunting kawan, pinjam tak? Yang pertama untuk tahallul, tuan-tuan kena tahallul tuan-tuan dulu. Tuan-tuan, kalau saya dengan Abang Basri kita, saya terus tahallul Abang Basri kita, saya tak tahallul lagi. Boleh tak? Tak boleh. Saya kena tahallul diri saya dulu. Mau saya boleh tahallul Abang Basri. Boleh faham? Kalau macam tu juga tuan-tuan, kalau kawan tuan-tuan tak bawa gunting, tuan-tuan bawa gunting, tuan-tuan tahallul diri tuan-tuan dulu. Faham? Clear? Baru tuan-tuan boleh tahallul kawan. Saya tahallul ni. Okey. Dan tahallul orang buat tahallul bisa kita. Okey. Dia kita tahallul kita dulu kena dia. Oh kita gunting kepala dia lah. Yang cara kita kena tahallul kita. Kita dah tahallul. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita dulu. Yang kalau okey, kita cek buat dulu. Internet ni kan. Tapi kalau boleh ambil boleh tak dah tikar boleh. Kalau ada buku dalam poket, dah tikar boleh. Boleh tak masalah benar-benar. Okey, gunting. Okey. Lepas tu pakaian lekung bawa kita bukan kepada tuan-tuan satu pasang. Tuan-tuan boleh bawa tambahan kain lekung. Selanjutnya 3 helai tudung. Lebih pun tak apa. Cuma cadangan kami 3 helai tudung. Dan selanjutnya kain batik. Selanjutnya kola.
Dolar kadang-kadang di hotel Mekah dan Madinah dia tak pakaikan dolar lah. Kita boleh bawa dolar juga dari Malaysia. Dolarnya sabun basuh, sabun mandi, potong gigi, ubat gigi. Okey? Kalau boleh ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, belilah yang dikeluarkan oleh orang Islam. Ada tak? Banyak. Ubat gigi halal dia, berus gigi halal dia, sabun pun ada orang Muslim punya. Sebab apa? Kita nak jadi tetamu Allah, kita nak penyucian rohani di Mekah Madinah, tapi kita masih pakai ubat gigi orang kafir. Ubat gigi orang kafir siapa dia? Ubat gigi Colgate, ubat gigi Dali. Siapa pengeluarnya? Orang bukan Islam. Dalam ubat gigi itu ada apa? Sebut tulang, GCP. Apa sebut tulang itu? Ada kandungan tulang-tulang binatang yang kita rugi. Kalau boleh, belilah ubat gigi yang dikeluarkan oleh orang Islam. Apa dia? Halal dia halal. Betul tak? Sofi ada, orang Islam keluar banyak di pasaran. InsyaAllah itu saja. Keluarnya stokin untuk perempuan, kaun kaki dan juga hand shot untuk perempuan. Slipper harian, seluar panjang, penjaga baju dan juga baju sejuk. Ini penting lah baju sejuk. Sebab apa? Cuaca di Mekah ni dan di Madinah sejuk. Kalau nak atas sejuk, kamu pakai baju tebal, terpulang tuan-tuan. Tapi kita galakkan tuan-tuan bawa baju sejuk. Terpasang pun jadilah, insyaAllah. Dan juga kaum kaki kena bawa banyak, hand shot tu bawa banyak. Bapa dengan cara mana tuan-tuan pakai baju kurung, tuan-tuan dah ada hand shot dan juga kaum kaki tuan-tuan boleh solat kat terbang. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Untuk wanita. Dan sebenarnya untuk lelaki ya, kayak ihram. Ihram sepasang saya cukup. Jangan bawa banyak-banyak, berat nanti nak. Bapak kalau kotor di Mekah, lepas tawaf tu kotor. Kita beli dobi di hotel banyak. Dia akan perkhidmatan dobi. Okey, dia lebih kurang 20 rial, 10 rial, 10 rial. Okey. Lepas tu tali tengah ihram, 2 helai pakaian melekat, 3 helai jubah. Terpasang patut slipper Jepun. Kasut slipper Jepun yang boleh nampak jari semua tu. Kita tak tutup bahagian kaki. Kasut slipper yang kata panggil kasut slipper apa yang kata? Prok yang tu tak boleh pakai untuk umrah. Luar panjang menengok baju, gunting kecil, tuala, termasuk rencana juga pergi dan juga baju sejuk. Okey, untuk persediaan tuan-tuan masukkan benda ni dalam bagasi, beg bagasi lah. Tuan-tuan jangan cuma bawa beg ni saja. Bawa beg besar sikit. Sebab apa? Kalau tuan-tuan bawa beg ni saja dari Malaysia dah penuh, nak balik nanti tuan-tuan perlu beli beg lain. Kalau boleh beli beg yang besar sikit, tuan-tuan hadkan setengah pada beg tu dan juga setengah lagi akan beli di Mekah. Barangan di Mekah kita boleh lakukan satu beg bagi penuh. InsyaAllah, clear tak benda ni? Okey, yang pentingnya tuan-tuan kena buat persediaan awal lah. Tuan, ada soalan kan? Untuk kita bagi berat beg, kita akan bagi 30 kg. Tapi jangan risau, sebab apa kita akan gabungkan satu grup. InsyaAllah dia boleh lepas lah, insyaAllah. Okey? Ya? Balik sejuk. Kalau sekurang-kurangan satu lah. KLIA kita akan turun ke Jeddah dulu 9 jam. Ya. Makan. Kita akan provide, package akan provide 2 kali makan. Kita akan makan 2 kali. Saya tahu lah, kita tahu mungkin yang ni pun depan sampai semua kita tahu lah. Ya. Kalau yang telah pergi ke Sabah dulu. Okey, kena faham yang ni untuk penerbangan ke luar negara dia panggil Airship Act. Okey, untuk lokal dia tak ada act. Dan tu kita kena beli ataupun kita booking awal. Untuk penerbangan Airship Act ni memang kita booking untuk 2 kali makan. Okey? 2 kali makan kita akan provide lah untuk makan. Okey? Okey, yang ni kita terus tadi yang carry. Okey. Untuk yang kotak tahu ni Okey, nak kotak tu kita kena tahlul dulu dalam dalam bahagian tapu atau marah tu. Kita tahlul diri kita dulu. Lepas tu kita nak kotak boleh di luar. Okey. Dia lebih kurang 15 rial lah ni. Okey, saya nak tukar dah lewat dah. Okey. Okey, sebenarnya kita akan bekal pada tuan-tuan iaitu rencana peserta. Okey, yang ni pun kita akan bagi semasa di airport nanti. Okey, peserta. Lepas tu kita akan bagi untuk tuan-tuan 2 stiker ni.
Yang pertama untuk bagasi. Kita akan bagi dua untuk beg tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bawa satu beg, tunggu nak balik nanti dia akan jadi dua beg. Yakinlah dengan saya. Okey, berani biasa. Dan juga stiker ayat dalam kita akan bagi juga. Dan sebenarnya kita akan bagi pada tuan-tuan rencana untuk dilekatkan di kain terlekung. Okey ni, kain terlekung dia akan letak di belakang. Okey tak? Kalau tuan-tuan hilang di Mekah, kita boleh pandukan nombor telefon ada di sini. Dia akan telefon office kita ataupun dia akan telefon ustaz balik. Kalau tuan-tuan tak bawa rencana ni, tuan-tuan hilang di rumah kita nak cari. Amai rumah tuan-tuan. Yang pentingnya tuan-tuan kena bawa handphone. Tidak, siapa yang dalam handphone, kena beli handphone. Yang pertama, tuan-tuan kena save nombor kita di Mekah nanti. Saya akan bagi nombor telefon saya akan bagi nombor telefon Ustaz Khalid dan juga kita akan bagi nombor telefon Ustazah. Rekod kita. Apa tuan-tuan kata, Ustaz saya berada di pintu 5. Tuan-tuan kata pintu 5, tuan-tuan tunggu di pintu 5. Jangan tuan-tuan mengganjak. Tuan-tuan kita akan tuju terus ke pintu 5. Kalau tuan-tuan mengganjak ke pintu 6, kita terima. Kalau ada pintu 6, pintu 5, tuan-tuan ada pintu 6. Kita ada pintu 5. Okey, handphone dah ada. Ada pertanyaan malam tentang singkat. Pencapaian saya better, lebih baik beli tingkat Arab Saudi. Sebab apa? Kalau tuan-tuan roaming di tangkap pengendali telefon, tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tengah bil, tuan-tuan boleh lebih murah sekali lagi. Betul saya kata. Betul. Baik, tuan-tuan beli singkat di Mekah 30 riyal, dia ada 15 riyal. Tuan-tuan boleh tepat. Ramadan lah. Okey, clear lah tentang handphone. Tuan-tuan, saya tangan saya boleh baik tuan-tuan beli handphone kad singkat Arab Saudi. Okey? Okey, Ustaz Khalid dah main, saya tak ada masalah. Enak sokat. Okey, tukaran duit. Tuan-tuan perlu tukar duit di Malaysia. Sebab apa yang terkini yang kita dapat tahu, tukaran duit kita pada hari Jumaat baru ni SR RM1,000. Di Malaysia boleh agak RM1,165. Satu tu. Okey, tuan-tuan boleh tukar di sini lah. InsyaAllah. Tukar saja. Banyak pada tuan-tuan nak tukar, lebih pada RM1,000. Sebab apa? Yang pertama, langgap pada alam ihram 550. 3 kali kena dam, berapa banyak dah ada RM1,000 lebih. Rumah tak beli lagi, jubah tak beli lagi. Kalau boleh bawa lah RM1,000 ke atas, insyaAllah. Nah, kalau lebih, kalau lebih tak guna boleh tukar balik. Okey tak? Ataupun bawa duit Malaysia, tukar di sana pun boleh kalau masalah. Clear? Okey, insyaAllah. Okey? Ada soalan tak? Dah nak habis dah? Ya? Nak masuk boleh? Boleh. Boleh kalau masalah. Okey, boleh. Kita bawa telefon dalam bersih haram kita beli telefon. Boleh. Tapi jalan-jalan bagi tengah bagi nada tu ganggu orang ni. Takut boleh haram. Kalau dalam ni. Boleh bawa. Tapi jangan lama sangat. Kita akan kemak. Jangan kita tak buat galak sangat. Okey, lain? Okey, minta tuan punya kereta PHT 5759 dan juga PHN 3274 bila ubah kereta. Okey, ada soalan lagi? Yang balik yang tadi apa kita beli tadi? Kereta? Bukan kereta. Ya? Yang kereta. Yang kereta. Kamu beli kereta? Yang tadi mah. Ulang first tadi yang masa ustaz tadi. Okey, telefon. Okey, tuan-tuan ada handphone tak? Ada. Sesampai di Jeddah, buka singkat tuan-tuan. Singkat Malaysia lah. Jepang. Tengok buang. Berapa kali tuan-tuan buang balik Malaysia nanti, tuan-tuan nak boleh tak ada lah. Okey. Lepas tu tuan-tuan beli singkat Arab Saudi. Okey? Faham? Lepas tu dia automatik, tuan-tuan telefon di Malaysia, ada tuan-tuan nampak nombor Arab. Dia takkan nampak nombor tuan-tuan. Okey? Dia ada jual 30, 50 ada tuan-tuan pulang pada tuan-tuan beli. Lepas habis, yang tu tuan-tuan boleh top up balik.
banyak kedai-kedai di Mekah dan di Madinah. Tuan-tuan boleh top up balik. Macam kita top up Celcom, Digi di Malaysia. Okey? Okey, clear. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Saya nak habis dah. Clear. Kita cuma ada masa lebih kurang 2 minggu lagi. Yang mana belum sedia, yang mana belum beli, tuan-tuan kena beli dari sekarang lah, insyaAllah. Yang pertama, kita doakan urusan visa kita dipermudahkan. Dan sebenarnya tuan-tuan tolonglah buat persediaan awal, fizikal dan juga mental. Yang mana tak biasa jogging, jalan-jalan lah keluar lepas subuh tu, buat jalan-jalan biasa-biasa lari-larian lah. Sebab apa? Di Mekah dan di Madinah kita akan guna tenaga yang banyak. Kita akan ulang alik di masjid 5 kali sehari dan akan menggunakan tenaga. Dia akan ada tengah-tengah lah biasa. Itulah saya minta pada tuan-tuan, lepas subuh ataupun lepas asar, buat praktikal sikit. Jalan-jalan kan, depan rumah, kali rumah, belakang rumah tu, jalan-jalan. Macam abang kita tahu, Abang Rashid kita pagi-pagi dah jogging lah. Dok kan aja nampak dia jogging. Alhamdulillah. Okay. Jarak daripada tempat penginapan kita. Okey, jarak di Madinah lebih kurang 50 meter. Hotel kita antara Jadid ataupun Mekah Tempot. 50 meter lebih kurang sini di dari mana lebih kurang sini di depan ya. 50 meter. Di Mekah lebih kurang 280 meter. Jarak perjalanan tu antara lebih kurang 15 minit lah jalan kaki. Hotel yang kita akan minat iaitu di Saiful Yamani, sebelah dengan Bukit Marwah. Baru ni yang jadi kes mendarat krim Tumang kan. Dia nampak kenangan-kenangan manis saya masa di Mekah, di situlah berlaku. Bapak kita akan selalu masuk ke pintu Taufa, pintu Marwah tu. Kita akan masuk selalu ke pintu tu. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam kawasan Marwah tu, di situlah rumah kelahiran Rasulullah. Kita boleh nampak rumah kelahiran Rasulullah yang hari ini dah dibuat pustakaan. Okey? Okey, clear. Okey? Satu lagi soalan, last. Okey, dah apa? Clear tak? InsyaAllah boleh. Satu lagi saya minta pada jemaah yang bulan 1 yang berdaftar dengan Safari Ramai, kita minta serahkan semua dokumen kita, iaitu pasport, gambar dan juga surat nikah ataupun surat DJ kelahiran untuk kita pengurusan kita dan nama visa. InsyaAllah. Okey. Bagi pihak Safari Ramai Travel, saya mengucapkan terima kasih sebagai tuan-tuan terpilih sebagai tetamu Allah. Tetamu Allah dengan mengerjakan umrah bersama Syarikat Safari Ramai Travel & dan Berhad. InsyaAllah bagi saya dan juga pengurusan Safari Ramai termasuk pengarah urusan dan juga timbalan pengarah urusan, InsyaAllah kita doakan sebagai musafir perjalanan kita untuk menjadi sampai ke dua tanah haram, yaitu dua tanah Haramain berjalan dengan lancar dengan izinnya InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan akhir kata saya mengundur diri dan bagi diri saya juga saya mengambil kesempatan ini jika ada salah silap sepanjang pengenalan saya untuk tuan-tuan dan puan pendaftaran yang tuan-tuan doktor ada salah dan tidak, saya bagi pihak diri saya sendiri memohon banyak maaf, banyak kemaafan. InsyaAllah jika ada kelapangan masa kita akan berjumpa lagi di lain kali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Abdul Jalil bin Zainul kerana telah menyampaikan beberapa sedikit taklimat dan perkara-perkara asas yang perlu dibawa dan perlu dilakukan di sana. Dan dengan tidak membuangkan masa lagi, kita menjemput Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Khalid bin Haji Ja'far selaku pengarah urusan Safari Haramain untuk memberi lagi